Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan pergi seterusnya. Apa khabar petang ini semua ya? Kita pergi seterusnya, tips seterusnya bagaimanakah cara yang terbaik. Banyak cara, anda boleh pilih lah mana yang kita mampu untuk mempertingkatkan keyakinan diri dan secara esteem anak-anak. Kita bicara tentang anak-anak. Sebab mereka mempunyai masa depan yang lebih panjang berbanding kita. Kita nak siapkan anak-anak ini dengan kesiapan supaya fizikal dan mental, supaya mereka melalui cabaran kehidupan dengan lebih baik. Dia melalui cabaran kehidupan yang lebih baik, dan insya-Allah taala mereka akan dapat melalui kehidupan ini dengan lebih cemerlang. Baik. Sekarang ini ada buku dia ni. Kita seterusnya ialah tips seterusnya ialah kita bila kita berbual, kita bercakap dengan anak-anak ini. Kita bercakap, kita berbual dengan anak-anak, pertama yang kita nyatakan ialah kena beri tumpuan tentang value, nilai yang dapat. Perbuatan dia, percakapan dia, makan ke minum ke, yang kita utamakan ialah nilai. Nilai kita masukkan percakapan kita masukkan nilai. Kerana nilai itulah yang akan membawa kehidupan mereka makna dalam kehidupan. Contohnya kita makan sama-sama. So apa kita nilai? Nilai apa kita nak masukkan dalam minda anak-anak ini? Kadang-kadang makan jadi malu kan. Dia kadang-kadang orang datang dia nak makan dengan orang, malu nak makan dengan orang. Kadang-kadang ada orang dia makan tidak proper ataupun dia menyorok. Makan depan orang ramai berbeza dengan makan seorang-seorang. Dan maknanya menunjukkan level confidence dia berbeza. Jadi mana value, nilai. Maknanya kita bila makan bersama, kita masukkan elemen bahagia. Betapa bahagianya kita apabila kita dapat makan bersama dengan mereka, sama-sama makan. Sebab berjemaah bersama-sama kan, kita berasa bahagia. Itu nilai, masuk nilai bahagia, emosinya bahagia, gembira. Jadi akhirnya kerana kebahagiaan itulah yang dia cari, maka nanti kalau ada dengan orang-orang lain, dia tidak segan, dia jadi mana kalau ada jamuan ke apa, dia berani ke hadapan kerana dia tahu makan itu ada nilai-nilai kebahagiaan. Contohnya, ataupun dia tolong kat luar rumah kan, dia tolong kat rumah, dia tolong basuh kereta, bekerja rumah, masukkan nilai kita rasa bahagia dan kita rasa kagum dengan perbuatan dia, yang mana akhirnya kita tunjulkan yang utama ialah value, nilai, effort. Kita beri tumpuan kepada kebaikan kan, dan sudah pasti dengan kebaikan tu dia akan lebih bila kita sebut tu, confidence level dia akan meningkat. Sebut tu confidence level dia akan meningkat. Sebut je confidence level dia akan meningkat. Kerana apa? Kerana kita masukkan nilai. Nilai kan. Kalau kita masukkan nilai penat, dia dah tak nak buat dah. Kita tak penat ke? Tak penat ke kan? Katakan je balik, dia kelihatan penat. Dia kata, oh kesiannya, penat sangat ya. Kesian dan penat itu akan menyebabkan dia seolah-olah tidak ada support sistem. Memang dia penat, belajar penat kan. Kita rasa kesian dengan dia. Sepatutnya kita tukar kepada kagumnya kita. Kagumnya kita, nampak memang muka dia penat balik sekolah tu, bukan dia kurikulum dan sebagainya dia penat. Tapi kagumnya kita, bahagianya kita dia dah balik, bahagianya kita dia buat bersungguh-sungguh, dan kemudian kita mudahkan. Jadi akhirnya dia tak tertubu pemikiran dia pada benda penat, dia tertubu pada bahagia. Kemudian dopamin dia akan keluar dan dia akan bertenaga, dan dia terus bertenaga lagi sampai ke malam. Sebab dia dikelilingi oleh benda-benda yang positif. Mereka bercerita tentang benda-benda yang menggembirakan dan mengagumkan. Kalau contohnya kita nak tolong dia masak kat belakang kan, masak. Lepas tu kita kesian dengan dia. Jadi kita pula kesiannya kakak buat ni, mak tak dapat tolong, alah hai kesiannya, penat dia, kesian. Kita menunjukkan seolah-olah kita memang kita kesian, tak ada masalah. Tetapi nilai yang kita masukkan nilai kesian dan penat. So akhirnya benda tu tertanam. Akhirnya bila dia masak je, alah penatnya.
Tapi kalau kita bangga, kita bahagia, kita puji dia, nilai-nilai kagum, telitinya, kan kita cakap begitu, nanti dia akan confidence level dia akan meningkat, self esteem dia akan meningkat. Ini mereka akan lebih ke hadapan anak-anak ni. So nilai semasa kita berurusan dengan anak ni, masukkan elemen nilai dalam kehidupan dia, teguhkan nilai. Walaupun dia mandi kan, mandi wanginya, bagusnya kan, dia keluar dari mandi tu, bila air tu dah kena wangi, bagusnya kan, kita rasa bahagia, kita rasa tenang, kita rasa kagum, dan inilah anak abah contohnya lah. Kerana apa? Kerana ini akan membawa nilai. Walaupun sebenarnya mungkin bilik air tu dia tak basuh sangat, dia hanya basah-basahkan je, kita boleh masukkan nilai. Kemudian semasa proses membentuk itu, dia mesti secara live begini, dan masa tu kita cakap. Tetapi apa yang kita nak, A, B, C, D, kalau boleh air basuh dulu ke apa ke kan, cakap dulu. Tetapi sesi pertama pertemuan itu ialah masukkan sistem nilai. Nilainya ialah nilai bahagia, nilai gembira sebab dia cepat, nilai begini. Jadi dia akan improve dia rasa confidence level dia akan meningkat. Okey, saya ingat itu saja untuk petang ini. Moga-moga ada manfaat dan keberkatan dan kerahmatan. Untuk tips seterusnya, iaitu bagaimana untuk meningkatkan self esteem anak-anak dengan mengutamakan perbuatan cakapan pun ialah disandarkan dengan satu nilai yang positif yang beliau kerja kepada mereka. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.